Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Perdana Menteri buat lawatan mengejut ke KLIA. UMNO sudah muak dengan KJ. Zaki perlu mohon maaf isu doa ambil nyawa Abdul Hadi. Pemuda MCA mula perang dengan pemuda UMNO. Ahli Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Remang di Tunku, Juliana Binjin berkata kemenangan bersejarah yang diperoleh Malaysia dalam kes tuntutan kumpulan Sulu baru-baru ini memberi keyakinan kepada penduduk bahawa kerajaan persekutuan berterusan memastikan cubaan kumpulan itu untuk mengganggu-gugat kedaulatan negara digagalkan. Beliau berkata keputusan Mahkamah Rayuan The Hague Belanda yang menolak permohonan kumpulan Sulu itu untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan award ahli timbang tara sebanyak 14.9 bilion US dollar di Belanda membuka mata dunia bahawa tuntutan berkenaan langsung tidak berasas. Katanya, tuntutan kumpulan yang mendakwa waris Kesultanan Sulu itu memberi kekeliruan kepada masyarakat di sini dan kita harap kerajaan Malaysia teruskan usaha menangani isu kumpulan Sulu ini. Sebelum ini, penduduk Lahad Datu terkesan dan trauma dengan terjadi pencerobohan pengasas bersenjata Sulu yang memasuki perairan negara secara berperingkat di Felda Sahabat Lahad Datu membawa kepada pertempuran pada 1 Mac 2013 di Kampung Tonduo mengakibatkan 10 wiranegara terbunuh dan 68 pengganas Sulu maut. Kumpulan itu menggelar diri mereka Angkatan Keselamatan Diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara dan konflik itu diisytiharkan tamat pada 10 April 2013. Sementara itu, pemimpin pembangunan masyarakat Tunku Muhammad Ancai berkata, rakyat perlu bersatu hati dalam memastikan sebarang tuntutan kumpulan Sulu itu digagalkan. Katanya kemenangan kita di mahkamah itu melegakan. Terima kasih kepada Perdana Menteri dan pemimpin terbabit memandang serius tentang hal ini. Pada 6 Jun, Malaysia melakar kejayaan bersejarah selepas Mahkamah Rayuan Paris mengekalkan keputusan membenarkan Malaysia mencabar award yang diputuskan oleh Dr. Gonzalo Stampa, seorang penimbang tara Sepanyol pada 25 Mei 2020 dalam kes tuntutan kumpulan Sulu. Malaysia sekali lagi memperoleh kemenangan apabila keputusan Mahkamah Rayuan The Hague di Belanda pada 27 Jun juga memihak kepada negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan 2 projek prasarana bernilai 305.8 juta ringgit telah diluluskan oleh kerajaan bagi kawasan Seri Ahmad. Projek pertama katanya adalah menarik taraf Jalan Ulus Kerang dekat Engkilili sejauh 50 km yang menelan kos sebanyak 300 juta ringgit. Manakala projek keduanya pula adalah membina satu jambatan konkrit bertelulang bernilai 5.78 juta ringgit di Nangat Entalau. Katanya, kedua-dua projek terbabit telah kita luluskan di bawah Rolling Plan ketiga tahun 2023 Rancangan Malaysia ke-12. Selain itu, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan Kerajaan Sarawak, kata Zahid juga akan terus melaksanakan projek pembangunan khas di kawasan Seri Ahmad dengan kos keseluruhan sebanyak 1.114 bilion ringgit. Pada sidang media itu juga, beliau turut mengumumkan pelaksanaan projek Jiwa Murni yang akan bermula pada pertengahan bulan ini dengan kos sebanyak 85 juta ringgit. Menurut beliau, projek terbabit akan dilaksanakan sekitar kawasan Pak Kelala dan yang berdekatan dan tertumpu kepada kerja menaik taraf jalan yang sudah tidak dapat dilalui oleh lori balak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata satu siasatan rapi akan dibuat berhubung insiden kekecohan membabitkan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada Khamis. Beliau memaklumkan walau bagaimanapun masih meneliti langkah-langkah yang perlu diambil bagi menyelesaikan isu berkenaan. Menurutnya setakat ini pihak imigresen memberikan maklum balas yang sangat baik dan positif. Katanya kita harus kenal pasti beberapa kelompok kecil yang masih tidak tumpu membuat perubahan termasuk berdepan dengan beberapa tuduhan. Jadi perbincangan awal akan dibuat dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini. Anwar berkata hasil lawatan yang dibuat mendapati majoriti petugas-petugas imigresen berjalan dengan baik. Terdahulu, beliau melakukan lawatan mengejut di lapangan terbang itu sebelum menyambut ketibaan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Wahid Ayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berangkat pulang ke tanah air dari Arab Saudi selepas selesai menunaikan ibadah haji. UMNO kini enggan lagi mengulas atau komen mana-mana kenyataan dikeluarkan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkaitan parti berkenaan. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata,
Sekiranya mengeluarkan komen berkaitan bekas Ketua Pemuda UMNO itu, Khairi atau KJ juga akan terus membuat kenyataan memburukkan parti. Katanya, kalau saya jawab kritikan KJ, dia tidak akan berhenti. Akan cakap apa-apa pun dan kita tidak jangkakan dia akan cakap yang baik-baik mengenai UMNO. Pengerusi UMNO Johor dan Menteri Pendidikan Tinggi itu diminta mengulas kritikan terbaru Khairi yang menyifatkan bekas partinya itu tempat paling gelap dan tidak mungkin pulih daripada keadaan buat masa sekarang. Khairi yang juga bekas timbalan Ketua UMNO bahagian Rembau dan dipecat parti itu pada Januari lalu, setakat ini tidak menjelaskan sama ada akan menyertai parti lain atau menubuhkan parti baru atau bertanding pilihan raya negeri tidak lama lagi. Bila bagaimanapun sebelum dilaporkan akan memberi sokongan kepada Perikatan Nasional termasuk membantu pakatan politik itu berkempen di 6 negeri yang bakal mengadakan PRN. Sementara itu, Muhammad Khalid berkata parti berasaskan kaum seperti UMNO tidak patut ditolak kerana dalam negara seperti Malaysia yang rakyatnya majmuk tidak boleh ada satu parti sahaja memerintah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan salah seorang pengguna media sosial yang dianggap dekat dengan PKR segera memohon maaf kerana bersikap biadab ke atas Abdul Hadi Awang. Kata Anwar, individu terbabit perlu memohon maaf segera atas keterlanjurannya kepada Presiden PAS berkenaan. Katanya, saya membantah dan kesal dengan ciapan biadab Zaki Yamani dan mengarahkan beliau untuk memohon maaf dengan kadar segera. Terdahulu, pengguna Twitter berkenaan mencap satu yang dianggap melampau. Ia berikutan laporan mengenai keadaan kesihatan Abdul Hadi yang dikatakan merosot dan sedang diberikan rawatan oleh pihak hospital. Selain Abdul Hadi, Zaki juga mengaitkan doanya itu dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ciapnya, "Ya Allah, ambillah nyawa Abdul Hadi Awang. Hentikan kerosakan yang dilakukannya di muka bumi. Hentikan fitnah yang dibawanya terhadap agamamu. PS, ambil sekali Mahathir." Keadaan kesihatan bekas Duta Khas Bertaraf Menteri itu dimaklumkan sendiri oleh anaknya Muhammad Khalil Abdul Hadi menerusi catatan di Facebook. Menurut Muhammad Khalil, Abdul Hadi telah berada dalam keadaan uzur ketika Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Pemuda PAS Terengganu pada 27 Jun lalu. Bagaimanapun katanya Abdul Hadi tetap menggagahkan diri untuk hadir program berkenaan. Kali terakhir Abdul Hadi dilaporkan dimasukkan ke hospital ialah pada Februari tahun lalu apabila dia mengalami sesak nafas sebelum dipindahkan ke Institut Jantung Negara untuk rawatan lanjut. Timbalan Ketua Pemuda MCA Tan Chen Hiu mengingatkan pemuda UMNO akan tanggungjawab mereka menangani isu salah guna kuasa seperti dakwaan rasuah berkaitan pegawai Jabatan Imigresen Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur baru-baru ini. Sayap MCA itu juga memberi amaran kepada sekutu mereka dalam BN itu bahawa jika isu berkenaan dibiarkan terus berlaku, imej negara akan tercalar sekaligus pasti akan menjejaskan ekonomi. Tan berkata semua pemimpin politik termasuk pemuda UMNO harus mendekati masalah seperti ini dengan perspektif terbuka dan memahami kemajuan sosial dan keadilan di negara ini. Katanya pemuda UMNO juga perlu memahami bahawa insiden sebegini berlaku lebih daripada sekali dan telah menjejaskan imej negara dengan teruk. Dia berkata demikian ketika mengulas kenyataan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh baru-baru ini yang menggesa tindakan diambil terhadap Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Tiong Kin Sing. Tiong didakwa melanggar protokol keselamatan di KLIA dan menyalahgunakan kedudukannya apabila menceroboh kaunter imigresen untuk menyelamatkan seorang pelancong yang ditahan oleh pihak berkuasa. Menteri itu mendakwa tindakan tersebut demi menyelamatkan pelancong terbabit dan mendedahkan rasuah di kalangan pegawai di KLIA dan warga Cina itu bukanlah orang pertama yang menerima layanan sedemikian apabila tiba di Malaysia. Menurut pemuda MCA, walaupun menegakkan kedaulatan undang-undang penting, tidak kurang perlu diutamakan ialah menggunakan budi bicara dan bukannya menguatkuasakan undang-undang secara sembrono dalam semua situasi. Katanya penguatkuasaan undang-undang harus merangkumi keadilan dan kemanusiaan, bukannya hanya operasi prosedur. Kami berharap kerajaan dapat memperbaiki latihan unit penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan bagi meningkatkan keupayaan dan tahap pengendalian kecemasan. Pada masa sama, kerajaan juga harus memberi tumpuan kepada komunikasi dengan orang ramai dan pelancong dalam menjelaskan dasar dan tindakan yang berkaitan untuk menghilangkan keraguan dan kebimbangan orang ramai. Pemuda MCA turut memuji Tiong atas keberanian Ahli Parlimen Bintulu tersebut dengan menganggapnya sebagai contoh dedikasi sebagai menteri dalam konteks pembangunan pelancongan. Bagi meningkatkan potensi pembangunan pelancongan, dia tidak gentar untuk mendekati peringkat akar umbi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi itu. Ini bukan sahaja meningkatkan keyakinan pelancong antarabangsa terhadap agensi penguatkuasaan undang-undang tetapi juga memberi impak positif kepada pembangunan industri pelancongan negara. Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.